Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid Ustazah? Diharapkan semua anak-anak murid Ustazah berada dalam keadaan sihat, sejahtera di samping keluarga tersayang. Pada kali ini, tahun 3 Pendidikan Islam akan mempelajari tajuk bahagian bidang ibadah bertajuk bersuci daripada hadas. Bersuci daripada hadas. Baik. Dan pada PDPR kali ini, insya-Allah anak-anak objektif kita pada kali ini ialah anak murid dapat menyebut pengertian hadas ataupun maksud hadas beserta pembahagian hadas dengan betul. Yang kedua, menyatakan hukum hadas berdasarkan dalil nakli. Dah bersedia untuk belajar? Jom kita belajar. Baik. Tajuk kita pada hari ini bersuci daripada hadas. Maksud hadas. Hadas ialah kekotoran maknawi pada diri seseorang yang menghalang sahnya ibadat yang disyaratkan bersuci. Contohnya, solat, tawaf dan menyentuh Al-Quran. Sebelum Ustazah terlupa, bagi anak-anak murid yang ingin merujuk buku teks Pendidikan Islam tahun 3, boleh buka pada muka surat 80 dan 81. 80 dan 81. Baik, Ustazah akan huraikan serba sedikit maksud hadas yang untuk mudah kita faham. Hadas ialah kekotoran maknawi. Apakah yang dimaksudkan dengan kekotoran maknawi? Kekotoran maknawi boleh kita faham ialah kekotoran yang kita tak nampak. Kekotoran yang kita tak nampak. Macam mana yang dikatakan kotoran yang kita tak nampak? Contoh, kita nampak sesuatu darah haid, contohnya untuk wanita, untuk perempuan yang dah baligh. Dari segi hukum, ia adalah kekotoran. Boleh faham tak? Okey, jadi kita sambung. Hadas ialah kekotoran maknawi pada diri seseorang yang menghalang sahnya ibadat yang disyaratkan bersuci. Bermaksud, kalau kita nak beribadat, kita perlu sucikan diri kita dahulu sebelum nak melakukan sesuatu ibadat. Contohnya ibadat apa? Contohnya solat. Kalau nak solat, kita kena sucikan diri kita daripada hadas terlebih dahulu. Yang seterusnya, tawaf dan menyentuh Al-Quran. Makna kata lain, sekiranya kita ingin menyentuh Al-Quran dalam keadaan berhadas, kita tidak dibenarkan. Ataupun kita tidak dibenarkan solat ketika kita berada dalam keadaan hadas besar contohnya. Sekiranya kita nak solat juga, kita perlu mensucikan diri kita daripada hadas dahulu. Boleh jelas? Okey. Hadas ialah kekotoran maknawi pada diri seseorang yang menghalang sahnya ibadat yang disyaratkan bersuci. Tapi Ustazah, kalau kita nak solat juga waktu berhadas besar, boleh ke tidak? Boleh, memang boleh. Tapi tidak sahlah ibadat kita tersebut. Okey? Tidak sah. Bermaksud tak dapat apa-apa. Contoh kita nak solat Zuhur waktu kita berhadas. Tidak sah solat kita. Boleh jelas? Baik, seterusnya kita pergi kepada pembahagian hadas. Hadas hanya terbahagi kepada 2 sahaja. Kepada berapa? Kepada 2 sahaja. Yang pertama, hadas besar. Dan yang kedua, hadas kecil. Hadas besar dan hadas kecil. Sebelum kita pergi lebih lanjut, suka untuk Ustazah ingatkan pada semua anak-anak murid, biasa berlaku sebelum-sebelum ni anak-anak murid faham bahawa kalau hadas besar, buang air besar. Kalau hadas kecil,
buang air kecil. Itu salah satu kefahaman yang salah ataupun kurang tepat. Sebenarnya hadas besar ialah cara kita bersuci dengan cara mandi wajib. Kejap lagi kita akan pergi lebih lanjut macam mana dikatakan mandi wajib. Kalau untuk hadas kecil, cara untuk kita bersuci ialah dengan berwuduk. Semula kita ulang semula. Kalau hadas besar, kita berada dalam keadaan hadas besar, macam mana kita nak bersuci? Caranya ialah dengan mandi wajib. Ingat, hadas besar, cara bersucinya dengan kita perlu mandi wajib. Kalau untuk ketika kita berhadas kecil kita perlu bersuci dengan cara berwuduk. Itu sahaja. Mudah kan? Tapi jangan sesekali kita mempermudahkan ataupun meremeh-remehkan, ya. Okey. Sebelum kita pergi kepada muka surat seterusnya, Ustazah nak pergi serba sedikit pembahagian hadas besar. Kalau hadas besar, contohnya apa Ustazah? Okey, hadas besar contohnya bagi lelaki keluar air mani ataupun bersetubuh dengan pasangannya ataupun bersetubuh melakukan hubungan sejenis dengan pasangannya ataupun isterinya, itu perlu mandi wajib. Kalau untuk perempuan ataupun wanita yang sudah keluar darah haid, keluar darah nifas, keluar darah wiladah, perlu mandi wajib. Seterusnya, contoh hadas kecil, mudah sahaja. Contoh hadas kecil, kalau kita dah buang air besar ataupun buang air kecil, bersentuhan lelaki dan dengan perempuan yang bukan mahram tanpa berlapik ataupun membuang angin. Itu salah satu contoh kalau kita berada dalam keadaan hadas kecil. Boleh? Jadi lepas ni kena betulkan pemahaman kita. Kalau sebelum ni kita faham hadas besar ialah buang air besar, hadas kecil buang air kecil. Itu adalah salah. Ya, salah. Yang betulnya ialah hadas besar, contohnya keluar air mani bagi lelaki, keluar darah haid bagi perempuan. Apabila sudah habis saja darah haid tersebut, kita perlu mandi wajib sebelum menunaikan apa-apa ibadah. Okey, kalau hadas kecil pula, hadas kecil, buang air besar sebelum kita nak pegang Al-Quran, sebelum kita nak solat fardu ataupun solat sunat, ataupun sebelum kita nak tawaf di Kaabah, kita perlu sucikan diri kita daripada hadas kecil. Dengan cara macam mana? Dengan cara berwuduk. Okey. Seterusnya kita pergi pada muka surat 81. Pada muka surat 81, seperti mana anak-anak murid boleh lihat, hukum bersuci daripada hadas ialah wajib. Itu adalah hukumnya. Kalau soalan tanya ataupun siapa-siapa tanya kamu, apakah hukum bersuci daripada hadas? Jawapannya adalah wajib. Hukum bersuci daripada hadas ialah wajib. Kalau kita nak melakukan sesuatu ibadah tetapi kita tidak bersuci terlebih dahulu, tidak bersuci daripada hadas terlebih dahulu, maka ibadat kita tidak sah. Sebab itu hukumnya wajib bersuci terlebih dahulu sebelum menunaikan apa-apa ibadah. Baik. Hukum tersebut telah Allah tuliskan dalam Al-Quran, mushaf Al-Quran, ataupun Allah berfirman pada surah Al-Ma'idah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum junuban fattahharu. Maksudnya, jika kamu berjunub, maka bersucilah. Berjunub tu apa? Sekiranya kamu berhadas,
sekiranya kamu berhadas, maka bersucilah. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam kotak hijau ni pembahagian kepada sebab berhadas besar. Macam mana yang dikatakan berhadas besar? Ustazah dah sebut sebelum ni kan? Ini adalah sebab berhadas besar. Contohnya, untuk lelaki keluar mani, bersetubuh, haid, keluar darah haid, ataupun seterusnya mati ataupun meninggal dunia. Wiladah, keluar darah wiladah. Dan seterusnya bagi orang perempuan juga nifas. Sekejap lagi Ustazah akan huraikan apakah dimaksudkan dengan keenam-enam sebab hadas besar ini. Okey, untuk pengetahuan semua, ada beberapa perkara yang dilarang oleh agama kita semasa kita berhadas besar. Maksudnya yang untuk lebih mudah, waktu kita berhadas besar, kita tak boleh buat apa. Macam tu. Kita tak boleh buat apa semasa kita berhadas besar. Bila kita dah suci daripada hadas besar, kita boleh buat perkara tersebut. Tapi masa kita berhadas besar, kita tidak boleh melakukan perkara ini. Apakah perkara itu? Membaca Al-Quran. Tidak boleh, dilarang sama sekali. Yang kedua, menunaikan solat. Tak boleh waktu berhadas besar. Seterusnya memegang Al-Quran, memegang mushaf Al-Quran, dan seterusnya tawaf. Keempat-empat ni adalah ibadah, betul kan? Jadi sekiranya kita nak melakukan ibadah tersebut, kita perlu mensucikan diri kita daripada hadas terlebih dahulu. Okey. Seterusnya kita pergi pada bawah ni. Maksud-maksud maksud-maksud yang perkataan kita dah sebut tadi. Okey, Ustazah akan besarkan sikit. Okey, apakah dimaksudkan dengan kekotoran? Kekotoran yang tidak boleh dicapai oleh deria seperti berhadas kecil atau besar. Okey, untuk mudah faham, kekotoran ialah kekotoran yang tidak boleh dicapai oleh deria. Kalau maknawi seperti berhadas kecil atau berhadas besar. Ini yang maksud Ustazah tadi, yang kita tak nampak dari mata kasar, tapi dia adalah merupakan kotoran dari pandangan agama kita. Kalau wiladah pula, apakah maksud wiladah? Wiladah ialah darah yang keluar oleh orang perempuan daripada faraj perempuan semasa melahirkan anak. Darah yang keluar semasa melahirkan anak. Orang yang bersalin ialah orang perempuan sahaja kan. Jadi darah yang keluar semasa ibu kita ataupun kakak kita melahirkan bayi sahaja. Kalau untuk darah nifas, macam mana pula? Darah nifas ialah darah yang keluar semasa melahirkan anak. Darah yang keluar selepas melahirkan anak. Yang kalau kita perasan mak kita melahirkan bayi ataupun bersalin adik kita, baby, waktu mak kita lepas bersalin tu, mak kita tak ada pegang Al-Quran pun. Betul tak? Tak ada pun mak kita susah-susah, sibuk-sibuk nak ambil wuduk, nak solat. Tak ada. Sebab solat adalah salah satu perkara yang dilarang semasa berhadas besar. Mak kita sedang keluar darah nifas. Jadi mak kita tu tergolong dalam orang yang sedang berhadas besar. Dia tak boleh puasa, dia tak boleh solat, dia tak boleh mengaji. Okey. Seterusnya, darah haid. Haid ialah darah yang keluar daripada rahim wanita yang sihat sesudah baligh. Baligh ni apa Ustazah? Baligh ni dewasa. Kalau mumayyiz ialah kanak-kanak yang boleh bezakan yang mana baik, yang mana buruk. Contohnya, macam mana nak tahu diri kita ni sudah mumayyiz? Contohnya, kita boleh beza nasi ayam dengan tahi ayam. Mana satu kita boleh makan? Mestilah kita akan pilih nasi ayam untuk kita makan. Kalau tahi ayam tu kita buang, kita basuh je.
Kalau kita dah boleh bezakan mana baik mana buruk, maksudnya kita sudah mumayyizun, mumayyiz. Kalau balighun, baligh ialah sudah dewasa, dah mencapai akil baligh, akal yang dewasa. Baik, seterusnya bersetubuh. Apakah yang dimaksudkan bersetubuh? Melakukan perhubungan jenis suami isteri yang sah, halal dah. Kalau yang sesudah bernikah ataupun berkahwin. Kalau yang belum kahwin, lelaki dan perempuan melakukan hubungan, dia adalah satu perkara yang berdosa besar sebab dia sudah berzina. Okey? Jangan buat. Seterusnya, keluar mani. Apa yang dimaksudkan dengan keluar mani? Air yang keluar selepas mencapai tahap syahwat bagi lelaki. Okey? Bagi lelaki. Alright. Ustazah harap anak-anak murid dapat memahami pembelajaran kita pada hari ini sebagai pengukuhan ataupun ingatan kita bersama pembelajaran dan pengajaran pada hari ini. Tugasannya ialah Ustazah minta anak-anak murid tuliskan ataupun salinkan dalam buku tulis pendidikan Islam. Tarikhnya pada tarikh hari ini 18 hari bulan 2 2021, hari Khamis. Tulis macam biasa. Tajuknya bersuci daripada hadas, salin bahagian maksud hadas, kemudian pembahagian hadas. Buatlah anak panah seperti dalam buku teks tu. Okey. Pertama sekali maksud hadas, yang kedua pembahagian hadas, yang ketiga hukum bersuci daripada hadas serta dalil ni yang dalam ayat Al-Quran ini, termasuk maksudnya sekali. Okey. Kemudian sebagai latihan pada hari ini, sila buka pada muka surat 84 buku teks pendidikan Islam. Anak-anak murid Ustazah sila buat latihan tersebut, nombor 1 dan nombor 2 sahaja. Pertama, nyatakan maksud hadas dan pembahagiannya. Lepas tu bawah dia baru jawapan. Yang kedua, latih tubi membaca dalil nakli secara beramai-ramai. Ini tak payah salin. Salin nombor 1 sahaja. Ya, soalannya nyatakan maksud hadas dan pembahagiannya. Itu sahaja. Bawah dia sertakan jawapan. Boleh? Okey, semoga bermanfaat. Semoga anak-anak murid Ustazah boleh memahami pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi pada minggu depan. InsyaAllah pembelajaran pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.